Alhamdulillah kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi bagi kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi bagi nikmat kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai bukti yang duduk di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lagi kita hari ini pada awal-awal bulan Muharram, dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih jadi satu bulan untuk kita bila kata-kata ini bulan dalam Islam Muharram, yang mana Allah radhiyallahu anhu yang dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim yang mana Allah Taala berfirman inna iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 fi kitabillahi khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menentukan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim kata kita ada 12 bulan. 4 bulan bulan Allah Subhanahu wa taala lalu kita saling kepada terpilih dengan tersebut Allah SWT tapi ayat-ayat saling di salah satu daripada bulan haram iaitu bulan Allah SWT ada sendiri haram di kita hidup sekali yang mana kita ini adalah untuk kita mengingat katanya hari kita berdiri dekat Allah. Kita ini berkata satu hari keluarga dan kubur keluarga Allah Subhanahu wa taala yang dalam adanya sini wal hisab Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup ingat semua dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini insya-Allah kita bersama pada hari ini insya-Allah yang berkaitan dengan al-hijrah. Ma'al hijrah yaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mari ahli pengajaran dan pengajaran kata Nabi kita. Nabi adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dia yang berpimpin kita masa hidup dan berdoa dia akan pimpin kita masa Allah Subhanahu. Dengan sebab ini kita patut belajar. Patut kita dibenarkan kepada Rasulullah kita. Hari ini mohon kita bersatu daripada hidup Nabi yang hijrah yang dapat menumbuhkan masyarakat orang dari dunia, masyarakat orang boleh muslimin boleh daripada masyarakat yang tenang dan masyarakat yang tinggi daripada orang ini atau orang yang ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi penggerak rumah setelah penggerak rumah dia tanya katanya rumah yang kasih sama mana dengan Nabi tanya rumah sendiri kasih sama mana Umar jawab katanya saya kasih Nabi ni segala-gala malaikat diri saya sendiri dengan keluarga saya dengan Nabi saya kasih Nabi lagi. Dengan harta saya kasih Nabi lah. Allahnya kita ni kepada tingginya kita. Seperti mana Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala akad dengan Islam. Tetapi selagi mana kita pergi daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan diri kita. Ni Umar mikir balah ni. Pergi jawab Nabi semula pula katanya. Ya Rasulullah, sungguhnya saya kasih pada engkau ni lebih daripada diri dia, lebih daripada diri saya lagi. Maka Nabi jawab kata, ning baru kena. Jawab pada ni. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lagi pada umat lagi kita kena kasih kepada Nabi. Kita bukan nak dengar ma'al hijrah saja, bahkan benda yang lebih lagi daripada ma'al hijrah. Hidup pada dia. Yang mana Nabi akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nak pimpin kita keluar daripada benda kita sesat tak, bahkan nak pimpin kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ni, supaya tak panjangkan masa dalam mukadimah ini, maka saya akan jemput
daripada ahli final pada hari ini yang bersama dengan kita iaitu Ustaz sebelah kanan kita dulu iaitu Ustaz Mukhlih Abdullah, dan juga Ustaz kita sebelah kiri saya ni iaitu Ustaz Muhammad Amin Khoya dalam forum kita pada hari ini, dan saya sendiri iaitu Syahmi bin Qasim. Maka akan bersama dalam tajuknya Ma'al Hijrah, yang mana kita akan kongsi pada hari ini beberapa masalah, beberapa ibrah, beberapa pengajaran yang kita akan dapat daripada dia hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang pertama kali iaitu apakah kita nak tahu ni, sebab apakah yang membawakan Nabi kita ni kena hijrah. Sahabat Nabi kita ni, dan juga Nabi kita, sebab apa dia boleh menjadi Nabi kena pindah daripada tanah Mekah kepada Madinah. Kita nak tahu daripada ustaz-ustaz kita pada hari ini. Maka saya dipersilakan kepada ustaz. Siapa? Ustaz. Maka kita sila kepada Ustaz Muhammad Amin Khoya supaya dapat mengupas benda ni, yang maksud sebab apakah Nabi kita dan juga sahabatnya terpaksa kena pergi pindah ke Madinatul Munawwarah. Maka fal yatafaddal mashkura. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah, akhwat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syahmi kita sebagai pengerusi majlis, Ustaz Mukhlis bin Mustafa, serta ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Muharram. Hari ini setengah-setengah negara kira hari yang ke-9 bulan Muharram, esok hari yang ke-10. Setengah-setengah negara anggap katanya esok hari yang ke-9, lusa hari yang ke-10. Hak pentingnya, mari kita pakat beramal dan pakat rapat berdamping diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin saya sebut apa yang disebut oleh Ustaz Syahmi sebagai pengerusi majlis, bahawa kita berada di dalam bulan Muharram tahun 1448 Hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam satu ayat suratul Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Terjemuh secara rekah ayat ni, Allah Ta'ala jadikan malam siang. Malam masuk di dalam siang, siang masuk di dalam malam. Lepas tu Allah jadikan hitungnya hari, minggu, bulan, tahun adalah untuk kamu mengetahui bilangnya tahun dan kira macam mana, kira nak semaya, nak puasa, nak gani, jalan belakang tu. Semua tu adalah perkara yang diroyak dengan secara tafsir, dengan secara laik yang ada di dalam Lauh Mahfuz dan Quran Kitabullah Azza wa Jalla. Jadi sebagai pendahuluan untuk kita kecek jadi nampak boleh tarik di antara tiga ahli final. Jadi kita jangan jadikan peristiwa hijrah ni sebagai satu hikayah. Maknanya jangan jadi bos apa tahun baru kena kecek hijrah. Bos apa bulan Muharram tahun baru hijrah, kecek hijrah. Tu dia panggil hikayah ataupun jadi cerita. Jadi supaya roye. Kalau misal katanya ada orang buat roye, payun. Boleh kita tengok kali yang pertama kita berasa suka hati. Oh, pandai orang buat roye ni. Dia buat go tu, buat go ni. Tapi bila kita tengok sampai ke 10 kali kita tengok, kita rasa puas dah. Nak roye kita tengok.
Orang royak katanya sedak setara mana pun. Lebih kurang 2-3 kali lah kita tengok. Baru lepas pada tu puas. Tengok apa royak acak kali. Nah, setengah-setengah orang yang pasal gila royak tu, sampai 10 kali dia tengok. Sebab dia cok dengan benda tu. Tapi, saya nak ayat katanya, peristiwa hijrah ni, walaupun setiap tahun diadakan peringatan perayaan ma'al hijrah. Tapi, momong ataupun buah fikiran yang diberi oleh alim-alim ulama memang tidak serupa. Orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni. Saya nak misal mudah-mudah. Saya boleh jadi saya nampak hak saya nampak. Ustaz Syahmi nampak hak dia nampak. Ustaz Mukhlis, dia royak, dia nampak gapo hak dia nampak. Tapi kita mari hipung semua gapo hak kita duduk di dalam masjid pada hari ni selama 2 jam ni, kita mari rumus. Mari buat rekah katanya gapo hak kita boleh. Saya nak ayat katanya peristiwa hijrah ni bukannya berlaku pada awal bulan Muharram. Ini jadi kita sepakat berlaku katanya bukan berlaku pada bulan Muharram. Tapi dia berlakunya pada seminggu akhir bulan Safar dan masuknya minggu yang pertama dan minggu yang kedua di dalam bulan Rabiul Awal. Orang Arab belum pada Islam lagi, belum pada Nabi Muhammad SAW lahir dan dibakit. Orang Arab hidup bila dah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai ke bulan Zulhijjah. Bila ni mengikut bulan langit. Bukan bila mengikut matahari dah. Dia tak serupa. Bila matahari dengan bila bulan ni, kalau hak matahari dia tetap. Tetapnya hari dan masa dia. Saya misal mudah-mudah ni sebagai putang ataupun nak jadi kita boleh kecek panjang hijrah. Kalau matahari dia sakut dengan waktu semaya kita. Waktu semaya kita semaya Zuhur, semaya Asar, Maghrib, Isya, subuh dia sakut dengan matahari. Dia tak sakut dengan bulan. Tapi kalau kita buat haji, kita puasa, kita beraya, dia sakut dengan bulan. Hari hak matahari lebih panjang, lebih banyak daripada hari bulan. Ni agak apa ni? Jadi gambar dalam otak kita sendiri. Hari hak kita bila dengan matahari tu, Makarakhom, Kumpapan, Minakhom, sampai ke Tanwakhom. Kru royak di dalam sekolah masa kita ngaji budak-budak dulu. Dia katanya bulan hak akhir dengan khom. Adanya 31 hari. Bulan hak akhir dengan yon. Adanya 30 hari. Bukan? Ini untuk orang ngaji dia tahu. Lepas tu bulan Kumpa adanya 28, 29. Tu. Dalam kira matahari 365 wan dengan 366 wan dalam masa setahun. Tapi kira bulan ni. Bulan langit ni. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi rakyat katanya adanya 29 atau 30. Dia tak ada 31 bulan. Tak adanya 28, tak ada. Ada 29, 30. Sebab tu, hari kira takwim bulan ni, dia kurang sikit hari dia dalam masa setahun kalau kita banding dengan kira matahari. Saya nak misal mudah-mudah dah. Belum ada nak kecek hijrah. Kita semaya Zuhur hari ni di taningnya. Tak kira takwim taning dah. Semaya Zuhur pukul 12:16 masuk waktu Zuhur. Kita tengoklah takwim 10 tahun, 20 tahun. Lepas tu kita tengoklah takwim, buatlah takwim 100 tahun sikit lagi pun hari ni 24 bulan ni sama belaka 100 tahun, 1000 tahun pun pukul 12:16 ni tak beralih.
Ngorek pukul berapa? Pukul ni 33. 100 tahun sikit lagi pun pukul ni 33 ni orang bear pada hari ni. Hari ni 24 bulan ni tiap-tiap tahun. Sebab edaran matahari ni dia tak kenyok. Tapi kita puasa, kita beraya, dia tak serupa. Bukan? Kita tengok anak bulan, kalau nampak raya, kalau nampak puasa. Ha, tu gitulah. Kalau tak nampak, tak raya, tak puasa. Lepas tu hari dia kurang. Dia duk kenyok semua ahli falak dia katanya 30 tahun hak matahari sama dengan 31 tahun hak bulan. Gambar tu. Tu cara kita nak kias di antara matahari dengan bulan. Lepas tu klik kepada tajuk saat ni. Orang Arab hidup bila Muharram, Safar, Rabiul Awal tu ada makna dia. Bukan tok nama pasal loi-loi dak. Ada makna tu. Kalau Muharram artinya bulan yang diharam. Haram ke apa tu? Haram curi, berjudi, buat dosa, pelon orang, bunuh orang, buat gapo-gapo haram belaka. Lepas tu belum pada ni sikit, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Termasuknya bulan haram. Sebab orang duduk dalam perjalanan ni, nak pergi ke Mekah. Orang nego pergi situ, pergi sini. Supaya juga dengan Rabi'. Rabi' ni dia panggil, Radu by my plate. Atau bukan? Jalan kan? Pohon-pohon kayu, hak buah, hak luruh dan sebagainya. Bulan Ramadan. Ramadan makna apa Ramadan? Artinya bakar. Ramadan. Artinya bakar. Bakar nak jadi dosa kita tu luruh habis. Itu ada maksud. Nabi bila lahir di Mekah, Nabi duk dengar orang Arab dia duk kecek dah. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai bulan Zulhijjah. Nabi dilatih jadi Rasul umur 40 dah. Tapi Nabi hijrah ketika Nabi umur 53. 53. Tahun tu lah. Tahun yang Nabi tak boleh duduk dah dalam Mekah. Sebab orang kafir musyrikin Mekah nak bunuh Nabi. Dan buat segala-galanya untuk nak jadi orang Islam tak ada atas dunia. Sebab itu Nabi izin kepada sahabat belum pada nak hijrah pergi ke Madinah. Saya ambil masa sikit lagi dah. Ya. Belum pada nak hijrah pergi ke Madinah. Nabi izin kepada sahabat 2 kali hijrah pergi ke Habasyah. Tak urut dah, kacing sungguh duduk Mekah. Lalu itulah Nabi sendiri kena pindah. Kena hijrah pergi ke kota Madinah. Nabi izin kepada sahabat dulu. Buat mu pergi dulu lah. Pergi dulu. Pergi pun waktu malam, tak boleh pergi siang hari. Orang nampak. Takut orang igap. Tapi bawa tengah malam, orang mula tayoi. Sikit. Umuh pun jadi umuh kosong. Bandar akhir sekali rombongannya, iaitunya rombongan Nabi SAW. Pindah dengan Nabi Wang Pen atau siap. Nabi nak pergi ke Madinah. Alhamdulillah. Saya nak jadi kecek ni jadi forum. Nah, bukan kecek sore dak. Jadi nak ayat katanya kita pakak mari dengar, lepas tu akhir sekali kita mari rekah. Katanya gapo kita boleh daripada perbincangan dan forum kita pagi ini. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ustaz yang bagi beberapa maklumat tentang katanya hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal-awalnya Nabi kita faham dulu katanya tarikh dalam Islam, hari dalam Islam ni Allah Subhanahu wa taala buat satu syiar dah. Orang dulu pun duduk kira dah sebelum daripada kita.
Yang satu lagi nya kita faham baik katanya. Hijrah ni dia bukan berlakunya bulan Muharram. Bi kita faham baik dulu. Takut kita katanya setiap kali bulan Muharram ni kita buat mal hijrah, kita ingat dengan hijrah. Pada hakikat hijrah sebenarnya seperti Ustaz Wayak katanya saning, iaitu berlakunya pada akhir bulan Safar. Yang kita nawi takut kita silap faham. Itu adalah maklumat yang Ustaz bagi. Dan juga beberapa perkara hak besar sekali ni, hak buat Nabi dan juga sahabat ni terpaksa kena pindah daripada Mekah kepada Madinah ni. Salah satunya iaitu dia nak bunuh Nabi kita dan juga nak kacau agama Islam. Hal ni jadi punca yang besar sekali yang terpaksa Nabi ni buka jalan bagi sahabat dan juga dia ahli Mekah ni pergi hijrah keluar daripada tanah Mekah ni. Maka saya minta kepada Ustaz Mukhlih tolong tambah daripada Ustaz yang kita bagi saning supaya dia ni dapat bagi maklumat tambah daripada apakah sebab yang buatnya ahli Mekah ni dan sahabat Nabi kena pindah ke Madinatul Munawwarah. Sekadar 5 minit insya-Allah. Tafadhal. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama lagi yang berbeda cukup semalam kita bekerja dan upah itu adalah hari yang Allah Ta'ala usi habis hukumnya setahun untuk kita beribadah dengan Allah sampai kita beribadah syukur terhadap yang apabila kita dengan itu kita kena bersyukur kepada Allah Taala syukur Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa hijrah atau hijrah ini sebenarnya walau yang sepatutnya Ibrahim hijrah ke sini, Nabi Musa hijrah ke situ ke sini, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita teringat kepada awal yang Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi, waktu wahyu sebagai wahyu yang pertama kepada Nabi iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cerita panjang yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Setelah mana Nabi turun daripada gua, klik mari cari kepada isteri dia, Zammiluni, Zammiluni. Sehingganya isteri dia Khadijah ambil kain mari selimut dia, dan juga Khadijah bawa pergi cari pak saudara dia Waraqah bin Naufal. Sampainya di hadapan Waraqah, Nabi cerita apa yang berlakunya di dalam gua, dapat wahyu. Maka Waraqah jawab katanya, hadza an-namus. Ini adalah namus, iaitu malaikat Jibril yang biasa waktu wahyunya kepada Nabi Musa, sama juganya tugas dia waktu wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila cerita sudahnya, Waraqah royak beritahu kepada Nabi, katanya satu hari Nabi akan dikena keluar, dihalau hamak tubiknya daripada Mekah. Sehingganya Nabi tanya kepada Waraqah, katanya, awa mukhrijiyahum, adakah mereka orang Mekah ni nak hamak aku tubik sungguh kerana daripada Mekah? Kejut Nabi. Kerana tak ada siapa yang tak cinta kepada tanah air, rumah tangga dia, kampung, wilayah dia, tak ada. Suka cinta belaka.
Nabi tanya nak uceraknya sekali lagi. Sehingga Waraqah royak ucerak katanya, Naam, ya akan kamu Muhammad ni akan dihambat tubik daripada Mekah. Kerana tidak adanya lelaki seorang mana lam ya'ti rajulun. Nah, tidak bawanya lelaki seorang mana bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Seperti mana membawa marinya iaitu ajaran Allah Ta'ala. Tak ada Nabi mana, lelaki seorang mana sebelum daripada Muhammad yang biasanya mereka bawa mari dan juga menyebar akan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan semua Nabi itu dihamat keluar belakang. Udi. Kena hamat halau keluar daripada tanah air mereka belakang. Maka ini kita tahu katanya, hikmah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita tahunya adalah sunnah. Sunnah para Nabi. Bahkan adalah sunnah para orang yang buat hijau agama. Ya, jadi apabila buat hijau agama, kalau tak ada orang benci ni, pelik juga. Nah, peliknya juga. Kerana hampirnya setiap Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang marinya untuk mengajak kaum mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua itu tu ada orang yang benci dan juga orang yang menentang. Maka ni di antara yang patut kita kena tahu katanya adalah sunnah para Nabi yang biasa orang yang mari nak sebarnya akan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pastinya kena berjumpa orang yang sekat dan juga orang tak puas hati dengan Nabi ataupun berdakwah itu. Maka menamakan kepada kita, kalaulah kita sebagai pendakwah, salah satu pendakwah yang sedang mengerjakan hijau dakwah kepada Allah Ta'ala ni, benar seperti ini adalah benar biasa. Yang pentingnya cek niat kita. Kalaulah kita niat pun, kita sebagai pendakwah, kita sendiri pun, kita sendiri yang mari hadirin hadirat pendakwah belaka ni, paling kurangnya Nabi SAW yang katanya balighu anni walau ayat. Kita dengar ceramah majlis ilmi situ sini, kita klik lagi, kita sapa walau satu ayat. Dan kadang-kadang dalam masyarakat kita, keluarga kita, demo tak faham tu ada. Maka kita letak niat kita mulai, kalaulah kita sebagai salah satu orang pendakwah kepada Allah Ta'ala, dan juga hati kita masih cerak tegaknya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka teruskanlah hijau dakwah kita. Sebarlah apa kebenaran yang kita duk sebar itu. Dan juga kita harapnya natijah kesan itunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai tambahan daripada Ustaz Muhammad Amin Khair. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Dah kongsi Ustaz Mukhlis kita yang dapat tambah daripada apakah sebab yang menjadikan Nabi kita dan sahabat ni terpaksa kena keluar daripada tanah air. Yang mana kita dengar saat ni, iaitu itu adalah sunnah cara hidup para anbiya yang mari balas ni. Orang yang sudi nak khidmat kepada Islam ni kena timbul, kena kenal kalimah hijrah. Apabila kita nak kerja kata al-Islam, nak bawa agama al-Islam, kita nak hidup dalam agama Islam, kita kena gerti, kita kena kenal hijrah. Sebab kita ni kena benda ni. Nah, itu adalah pada katanya kulasah daripada Ustaz kita. Maka ucap terima kasih, jazakumullah khairan. Maka daripada tajuk yang kedua yang kita akan bagi kepada Ustaz kita, dan juga kita akan ditambahkan kepada Ustaz Muhammad Amin Khair kita juga pada akhir yang Ustaz bagi sekali lagi, iaitu nak katanya apakah hikmat dan juga pengajaran daripada istiwa Nabi kita ni, daripada hijrah Nabi kita ni. Apakah pengajaran dan hikmat yang kita dapat daripada peristiwaan hijrah Rasulullah SAW? Maka kami dipersilakan kepada Ustaz Mukhlis supaya bagi maklumat. Tafadhal. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut banyak ayat tentang orang Muhajirin, iaitu mereka sahabat yang hijrah daripada Mekah kepada Madinah Al-Munawwarah. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim."
dalam surah Al-Anfal ayat 74. Sama juga di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala firman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Saya nak ambilnya dua pengajaran besar. Fokusnya kepada dua pengajaran besar yang sentiasa saya rasa katanya kita dengar tapi kita ulas sekali. Sekali lagi nya, yang pertama sekali nya, pengajaran yang besar Allah Taala nak tunjuk daripada peristiwaan hijrah ini ni, iaitu cinta mereka sahabat Nabi dan juga pengorbanan mereka terhadap Allah, terhadap Rasul dan juga agama Islam. Dua lah salah satunya cinta. Kerana mereka ini cinta kepada Allah. Apa hijrah pergi kepada sanggup nak tinggal rumah tangga, harta benda, perniagaan, keluarga untuk hijrah pergi kepada Madinah sebab mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan juga demi nak menegakkan diri dan juga nak membelokkan akan agama Islam yang berada dalam jiwa mereka. Cinta mereka. Dan juga benar yang kita rasa pelik lagi ya. Kalaulah kita nak bila orang Islam mereka orang yang jadi sahabat Nabi. Tak mak ayat ada nak dikatanya Allah lantik Nabi umur 40. Nabi hijrahnya umur 53 tahun. Dan juga jangan terlupa katanya sebelum daripada Nabi nak hijrah tu sahabat beberapa orang telah hijrah sebelum daripada Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah lagi, seperti Umar. Umar ni siapa kepada beri iklan kalau kita katanya dia nak wi anak dia nya, isteri dia bujang, anak yatim mari sekat esok aku nak hijrah pergi kepada Madinah. Dia nak sekat aku mari. Dia nak wi anak yatim, nak wi isteri bujang, mari sekat. Dekat Umar kan. Ada dia bani tu baik mari sekat. Umurnya sahabat ni kita peliknya tak sampai tak lebih daripada 30 tahun. Ustaz Syahmi dan juga Ustaz. Umur Islam. Masuk Islam, sahabat tak sama, ada yang masuk Islam awal 3 tahun pertama sama dengan Nabi, ada yang masuk selepas daripada itu. Yang lupa katanya Nabi 3 tahun mula-mula dakwah nabinya dengan secara sulit. Tahun yang keempat sampainya kepada tahun yang ke-10 bukannya kerja dakwah Nabi, mendakwah dengan secara terbuka. Ada sahabat yang masuk pada 3 tahun yang pertama, ada yang masuk sampai itu, tapi paling kurangnya umur Islam paling kurang dia 10 tahun. Ayub pemimpin Muslim dia tu 10 tahun. Soalnya Nabi didik mereka sahabat mana-mana sampai kepada Islam itu tu seluruh dari hati mereka, dari jiwa mereka. Semua sampai kepada peringkat sanggup boleh nak tinggalnya tanah air, rumah mereka, harta benda mereka sampai hati. Rumah yang kita duduk tak tahu apa tahun kalau satu hari kena pindah gini, tak sampai hati, mikir dan mikir lagi. Tambah pula nya sahabat ramai-ramai pergi sampai Madinah, nak hijrah pergi kepada Madinah sungguh, tapi tanya katanya di Madinah ada pergi rumah nak hidup mana, asrama mana, makannya nak makan baik mana, ada orang-orang hendaknya di sana, belum tentu tahu lagi nya sebelum daripada nak sampai Madinah. Islam tu masuk di dalam hati fok dia tu mana-mana. Banding dengan Islam kita pada hari. Kita hari ni umur Islam kita 30 tahun jadi orang Islam. 40 tahun jadi orang Islam. Muda lagi sikitnya 20 tahun. Itu pun lebih banyak daripada umur Islam sahabat Nabi SAW. Punca besar bukan lain melainkan mereka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Satu orang Arabi, ja'a al-Arabi, seorang Arab Badawi, mari cari Nabi, tanya kepada Nabi katanya mata sa'a bila nak berlaku kiamat ni, tanya kepada Nabi. Nabi tak tahu bila nak berlaku kiamat. Nabi tanya kelik katanya wa ma a'datta lis-sa'ah, dan juga apa yang membuat persediaan untuk nak pergi kepada hari kiamat tu tiada gapo. Arab Badawi itu jawab dengan jawapan yang mudah tapi jawapan yang paling hebat orang panggil. Dia yang katanya aku tak ada tiada gapo amal banyak tapi yang cerak aku adanya dalam jiwa aku hubbullahi wa rasulihi. Cinta aku yang adanya terhadap Allah dan juga cinta aku yang adanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Arab Badawi. Apakah lagi dengan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman,
Ali dan juga sahabat-sahabat. Cinta mereka. Gambarnya yang tunjuk katanya cinta sungguh. Habis tu ayat yang saya baca tadi katanya, ulaika humul mu'minuna haqqan. So kaulah nanti kepada mukmin hati. Nak tengok orang benar, beriman yang benar, tengok kepada orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Ayat dalam suratul Hasyr tadi Allah Taala khatam ayat tu, akhir ayatnya ulaika humus shadiqun. Lil fuqara, Allah Ta'ala panggil orang fakir juga kepada orang Muhajirin. Apa? Walaupun kebanyakan mereka ada yang kaya, keramat kaya ada di Mekah. Tapi apabila mereka ini hijrah pergi kepada Madinah daripada keadaan mereka yang duduk di Mekah kayanya, tapi apabila hijrah tak ada harta benar. Apa rahmat tak ada. Allah Ta'ala panggil fuqara. Banyak ayat sebenarnya. Orang fakir. Alladhina ukhriju min diyarihim. Kena amat tu baik daripada rumah. Anak air. Wa amwalihim, kena tinggal tahu harta dia. Sebab apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hak ni hidup besar sekali sahabat. Buat apa dia boleh berjaya? Buat apa Allah Ta'ala jaminan kepada mereka? Buat apa mereka boleh jadi ahli syurga? Kerana hidup besar mereka dalam dunia ini, al-ghayah, tujuan besarnya bukan dunia, adalah redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tak boleh kita baca nama buat dia radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Hijrah ini untuk nak tolong bela jaganya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika salihun. Itu orang benar. Itu orang benar. Nak tengok orang benar, nak tengok kunting. Tengoknya kepada sahabat. Orang benar lah. Itu di segi cinta pengorbanan duduk dalam tu dah lah. Kuamsis salak buat dia tu nya duduk dalam tu dah. Kita tak ada masa nak ambil contohnya. Tengok kita kalau ada masa contoh Suhaib Ar-Rumi, contoh Ummu Salamah bersama dengan suami dia Abu Salamah. Contoh keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini contoh-contoh mereka yang tunjuk cinta mereka terhadap Allah, Rasul dan juga pengorbanan mereka demi untuk nak belanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah daripada saya pusingan yang kedua. Kita akan dengar tambahan daripada Ustaz Mak Khaya kita pula. Jazakumullah khairan jazak. Apa yang disebut oleh Ustaz Mukhlis tadi adalah inti daripada peristiwa hijrah yang Nabi SAW ni tahu sejak daripada awal-awal lagi dilatih jadi rasul. Orang royak selalu ke dia. Waraqah royak kepada Nabi. Katanya, "Hei Muhammad, orang semacam mu ni akan dihalau keluar daripada bumi tempat duduk. Iaitunya bumi Mekah." Itulah. Nabi dapat tahu dan orang Sia katanya tamcai. Jadi boleh reti, tahu katanya dakwah dia, hijrah dia yang dia ada usaha hari-hari ni adalah dimarah, tidak disetujui oleh orang-orang musyrikin Mekah sangat. Sehingga Allah rayak di dalam Quran, kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Sangat beratnya terhadap orang-orang musyrikin benar hak mundur dakwah duk rayak ni. Orang musyrikin dia tak setuju dan dia menentang, serta akhir sekali dia kena perakat bunuh hai Muhammad. Jadi peristiwa hijrah yang berlaku pada zaman Nabi itu boleh jadi setengah orang faham katanya Nabi halah. Tapi sebenarnya Nabi tak halah. Orang Islam ditindah pada zaman itu bukan arti orang ditindah tu orang Allah. Tapi Nabi dibuat strategi. Maknanya beralih daripada Mekah pergi ke Madinah untuk wang pen nak buat macam mana nak jadi kuatnya Islam dan orang Islam. Duduk Mekah. Kalau kita kira hak pasal fardu pada zaman itu, fardu semaya dah. Tapi saya tanya, boleh tak semaya Jumaat di Mekah? Tak boleh. Nabi Isra' Mi'raj belum pada hijrah lagi dah. Tapi nak semaya Jumaat dalam masjid Mekah tak boleh pada waktu tu. Yang tibuk demo
Sebab orang musyrikin dia tak boleh tengok. Orang Islam duk beripung, apatah lagi nak buat amal ibadat dan sebagainya. Jadi, nak ayat katanya, belum pada Nabi nak hijrah tu, Nabi dia reti dah katanya, hijrah hak dia duduk usaha ni, orang musyrikin tak ada nak kena mana. Duk lawai hari. Lepas tu orang Islam pula golongan sikit di Mekah pada zaman itu. Itulah Nabi adanya one pen, aturnya taktik. Semasa mana tu? Semasa orang Madinah mari ke Mekah dalam musim haji. Nabi kita tunggu dulu lagi. Kita tunggu jalan yang orang nak masuk Mekah kena masuk jalan tu. Kalau mari ke Madinah, Nabi kita kenal diri dia, akulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sana tua kepada orang-orang Madinah. Lepas tu pakat mari kecek bobe sehingganya jadi sumpah ataupun janji pada tahun mula-mula. Tahun berikut lepas pada tu orang Madinah cuk tular juga, tapi tambah lagi beberapa orang mari setuju pula dengan Nabi. Nabi pun ada rakyat kepada puak-puak Madinah, katanya kami ni duduk Mekah ditindah, dizalimi, minta tolong orang Madinah lah. Kalau sekiranya berlaku apa-apa terhadap orang Mekah, minta tolong orang Madinah, bui pertolongan. Orang Madinah sanggup. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya taktik Nabi. Dia bukan buat pasal dogo-dogo, buat pasal buat nak buat, tak saya buat dak. Nabi dia atur strategi, siap-siap dah. Belum pada yang nak sapa ke Madinah, dia hantar orang dia pergi sebar Islam dah di Madinah. Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Nabi ataupun jadi cikgu lah kalau kita kecek bahasa kampung, jadi cikgu gati Nabi pergi ngajar, pergi royak Islam, sehingga orang Madinah pada waktu tu dia katanya hampir-hampir tidak ada mana-mana umum yang Islam tak masuk. Boleh jadi ada setengah-setengah umum ya, tak berani nak royak katanya 100%. Tapi orang Madinah sendiri royak katanya Islam, siapa ke rumah tu rumah ni, rumah tu rumah ni. Orang memeluk Islam pada zaman itu belum pada Nabi nak sapa lagi. Nabi ni sebagai rombongan hak terakhir sekali, kabuan sutai. Belum pada tu supaya Ustaz Syahmi duk sebut saat ni dan Ustaz Mukhlis sebut Umar hijrah pasal betul-betul dan dah kecek depan orang ramai dia nak hijrah. Dan beberapa orang sahabat belum pada ni pun hijrah. Nabi dan beberapa orang hak sultan pindah terakhir. Itulah nak ayat katanya peristiwa ni adalah peristiwa agung, peristiwa penting, sehingga kita umat Islam ni bila sebut tahun, kita sebutnya tahun hijrah. Tak ada sebutnya tahun Nabi lahir ataupun tahun Nabi mati. Sedangkan dalam agama lain dah, saya nak misal ni, kita duk guna puasa Putra Sakarat. Tahun ni berapa? 2569 bukan? 2569. Kita semua ni anak orang ni, kalau misal katanya orang suruh sebut tahun beranak, kita sebut tahun siap 2,000 berapa bayar? 2,400 cerak ni bayar ni 400. 2,400 berapa bayar kita tak tahu. Acan kita
2,400 cerak sebab umur lebih pada 60. Bukan? Orang yang lahir pada tahun 2,500 mari sampai ke hari ni. Bila sebut demo tak beranak tahun berapa? Saya sebut saya dah. Saya tahun 2,513. Tu. Tapi bila Allah tanya tahun hijrah berapa? Tak ingat kau. Kau tak ada kira mana tahun hijrah. Tengok. Ni nak ayat katanya kita duduk dalam negeri Sia ni, kita guna 2,500 2,400 sebab apa tu? Sebab dalam negeri Sia ni ia kira semasa Siddhartha mati. Siddhartha mati tu, maka tahun tu lah bila sampai ke hari ni 2,569. Kalau kita kira tahun Sia Siddhartha tu tak ada sakut apa dengan kita. Tak ada sakut sikit habuk. Hak nu hak buza. Kita hak Islam. Tapi dengan sebab kita duduk dalam negeri Thai ni, kita pun ingat jadi puasa. Hak umum pula dunia dia kiranya puasa lah ni 2020 ni. Ambil mana tu? Sanithan katanya ambil daripada Nabi Isa lahir. Walaupun ada ahli sejarah yang katanya mai tukang. Tapi umumnya orang ambil tahun 2020 ni sampai hari ni, iaitunya tahun Nabi Isa lahir. Tapi dalam Islam, tengok, apa boleh tak ambil Nabi lahir, Nabi mati sebagai tahun bila tahun dalam Islam? Ambil hijrah. Ni lah. Cuba kita dengar sikit sebanyak. Iaitunya zaman Nabi tak ada lagi bila tahun. Tapi bila hari ada. Satu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada. Bila bulan ada dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai bulan Zulhijjah. Ada. Tapi tahun tak ada. Bawa masuk tahun baru bulan bila bulan Muharram pula. Bawa habis Zulhijjah bulan Muharram pula. Tahun mana? Tak tahu. Itulah terkena dengan Nabi ketika dia lahir tu tahun gajah. Bukan? Terkena budak-budak sekolah tadika duk ngaji Nabi lahir pada tahun gajah. Nabi sepuluh gajah apa? Ada. Tapi berlakunya peristiwa gajah sekumpulan daripada gajah mari nak conti, nak runtuh Kaabah yang diketuai oleh Abrahah pada zaman itu. Tahun itulah Nabi SAW dilahir di Mekah. Terkena dengan Amul Fil, tahun gajah. Sehingga Allah Ta'ala waktu turun satu surah. Nama surah apa? Suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan turun ketika Nabi lahir tak ni? Ayat ni, surah ni turun ketika Nabi jadi Rasul dah. Tapi untuk nak ingat kepada Nabi dan orang pada zaman itu, katanya adanya peristiwa yang berlaku besar di bumi Mekah pada zaman itu, iaitunya tentera gajah mari nak comti Kaabah, nak putuh Kaabah. Nabi lahir pada masa tu. Alhamdulillah. Supaya saya nak misal mudah-mudah, orang-orang tua zaman dulu dia tak ingat mana tahun, tapi dia ingatnya peristiwa Bukit Pecah. Kalau orang zaman rum dia kecek. Saya misal, saya dengan Ustaz Syahmi ke dengan Ustaz Mukhlis, dia tengok Bukit Pecah boh besar misal katanya. Orang ni mati, rumah runtuh, boh kecek. Dia mau ingat tak tahun tukar Bukit Pecah tu? Ingat. Tapi tahun berapa? Tak tahu tak. Tak ingat dah katanya 13 tahun ke 20 tahun ke, tapi ingatlah Bukit Pecah. Tu tengok. Supaya orang tua dia tak ingat tahun, tapi dia ingat peristiwa Bukit Pecah, air bah besar.
Orang Jepun. Orang Jepun, tengok. Orang-orang zaman dulu dah jadi ingat. Oh, aku masa musuh Jepun, perang Jepun dulu aku duduk kecil-kecil lagi. Setengah-setengah orang hak tua-tua tu ya bari royak katanya susah hidup. Berah tak ada, kena duk makan ubi, makan tu makan ni. Lah ni tak ada dah. Orang hak tua-tua mati belaka dah. Rung kita zaman lah ni, kita orang tak ada dengan perang Jepun, musuh Jepun dulu. Nak pergi royak tak boleh. Nak pergi royak katanya kita ingat tu tak boleh. Sebab kita tak duduk dalam peristiwa tu. Lalu tu lah, nak kait sikit lah. Sekali lagi, Ustaz Mukhlis dan Ustaz Syahmi juga boleh. Nah, Ya. kita bukan jadi pengurusi nanti edah ceramah ataupun wi ucap saja dak. Ustaz Syahmi pun boleh wi saham dalam perbincangan kita. Saya nak ayat sikit je. Zaman Nabi tak ada lagi orang bila tahu. Nabi mati pada tahun 11 Hijrah. Masuk tahun yang ke-11 Nabi mati. Tapi tekah tu orang tak bila lagi tu tahun 11. Siapa naik jadi khalifah lepas ada Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar duduk dalam tamnai ni lebih kurang 2 tahun tu. Lebih kurang. Abu Bakar mati. Siapa naik lepas pada Abu Bakar? Umar. Umar duduk di dalam tamnai ni lebih pada 10 tahun. Set sikit. Panjang dia duduk dalam tamnai. Duduk jadi khalifah. Pada satu hari Umar dia tulis surat nak sang kepada Huwa racakan cangguat dia, iaitunya yang duduk di Basrah, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Umar suruh sakarti ataupun lekha dia tulis, kamu tulis, aku nak ayat. Orang itu pun tulis. Kita gambar katanya surat zaman dulu yang bukan kertas seperti zaman lah ni. Tulis dengan bawa hak pasal celup tu. Tulis. Bol sudah tak kena lipat. Gulung. Ha tu. Orang pergi atas daripada Madinah sampai ke Basrah. Pergi hantar kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa apa terima? Buka surat Umar, baca sekali tu. Baca sampai habis. Dia berasa was-was. Sekali-sekali tengok dalam isi surat saat ni serupa dengan cerita baru. Sekali-sekali tengok cerita lama ni. Sebab Umar tak ada tulis one P. Tak ada tulis tarikh. Tak ada tulis bulan, tak ada tulis tahun. Ni. Lalu itulah Abu Musa dia jawab surat kepada khalifah yang duduk di Madinah. Dia tulis, saya sudah terima surat dari khalifah yang tidak bertarikh. Dia tulis jawab macam tu. Saya faham semua apa yang ada dalam surat dan saya sedia untuk nak patuh dan patibat amal. Alhamdulillah, orang pun tulis sapa surat semula kepada Khalifah Umar duduk di Madinah. Daripada siapa tu? Daripada Abu Musa al-Ash'ari. Umar duduk di Madinah, terima surat Abu Musa, baca mula-mula sekali. Saya sudah terima surat dari Khalifah yang tidak ada tarikh. Umar mari mikir. Sungguh kita ni ada hari, ada bulan, tapi tak ada tahun. Umar mula pilih, panggil kabinet menteri dia. Mai, kita pakat mesyuarat. Kita pakat percuma. Kita ni ada hari, ada bulan, tapi tak ada tahun. Kita nak buat macam mana? Nak tentu tahun. Siapa ada pendapat macam mana, tolong royak, tolong show. Ada orang senang katanya kita ambil tahun hak Nabi lahir, tapi kena royak alasan. Jangan senang gitu saja, kena royak alasan. Apa boleh ambil tahun Nabi lahir tu ada alasan gapo so.
Siapa nak senda hak lain? Ada orang sendanya ambil tahun Nabi mati. Ada orang senda ambil tahun hijrah. Tak ada sakut dengan Nabi mati, tak ada sakut dengan Nabi lahir. Tapi peristiwa hijrah ni memberi arti yang sangat tinggi dan mahal. Apa tu? Alasan dia, Islam tetap duduk di Mekah lemah. Tapi apabila sampai di Madinah, Islam gagah. Di Mekah tidak adanya syariat kecuali semaya. Puasa tak ada, zakat tak ada, perang tak ada, tutup aurat tak ada. Tapi apabila sampai di Madinah, Masya Allah, Islam bangun gagah. Umar barulah buat persetujuan. Katanya, kita ambil peristiwa hijrah ni lah sebagai tahun untuk kita bila dalam Islam. Lepas tu saya tanya kita sikit ni, lah ni kita duduk tahun berapa hijrah? 1448. Nabi buat kita jawab kan? Nah, 1448 hijrah. Itulah lebih kurang saya oyak cerita tak siru jadi bagi dah, tapi nak oyak tu lah timah tipai. Lepas tu buat tahun depan kecek hak ni pula. Kecek tu lah. Bukan? Setelah lagi insya-Allah kita nak ambil intisari, maknanya rekah yang kita boleh ambil daripada hijrah ni gapo dia. Insya-Allah kita pakat-pakat dengar. Nah, daripada 3 ahli final pada hari ini. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Ya dah beliau tambahan daripada Ustaz Muhammad Amin Qaya kita. Maka alhamdulillah daripada kesimpulan yang Ustaz tersebut tadi, lebih kurangnya yang mana disampaikan oleh Ustaz boleh kita tadi, iaitu benar hak kita dapat dengar ataupun hikmat ataupun pengajaran yang kita dapat daripada hijrah Nabi hak besar sekalinya, iaitu supaya Ustaz yang tadi Ustaz yang katanya hati sahabat saat ini dia kasih kepada Allah SWT, nak kepada benar hak Allah SWT, ikutlah. Jadi benar ni hak Allah SWT, kita ni boleh buat belakang segala-galanya. Nak tinggal rumah duduk senang di Mekah, kaya, nego kaya, sampai ke ada duit banyak, ahli keluarga hak kasih hak saya, hak duduk saya, sangat saya di Mekah. Apabila goyak tu Allah Subhanahu Wa Taala, benar Allah Subhanahu Wa Taala berani tinggal harta dia. Duit sekok tak ada bawa pergi Madinah, tak ada pikul, puyuk, poli, pinggir, harta Mekah tak ada pikul dah. Buat pergi diri saja. Sebab dia katanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ustaz kita lihat. Nak jaga Islam pula, sudi hati dia ni ikut. Dia mau kata gini bunuh, nak bunuh, tak apa. Saya jamin, saya berani nak pergi. Walaupun dia mau kata nak bunuh pun, saya berani. Sebab kata nak sudi nak membela agama Islam. Ali radhiyallahu anhu jamin Nabi kata kalau tidur tak kata ni mu kena mati. Sebab keliling rumah Nabi ni dia mau nak likung habis dah. Hak dia mau kata perga kepala Nabi ni 100 ekor unta. Ni buah Nabi, siapa boleh bunuh dia? 100 ekor unta duduk keliling rumah ni. Tidak kalau sekali Nabi kata ni, Ali, saya ni kena hijrah dah hari ni. Malam ni saya kena tubik dengan Abu Bakar. Awak tolong tidur tak kata saya tadi. Kalau kita tidur tadi, tanda katanya apa dia? Oh mati. Sebab dia berperga dah harga. Siapa duduk tak kata tadi? 100 ekor unta. Tetapi Ali kata, ya saya sanggup. Bukan hanya tidur saja, tak bui kain pula. Kain selimut, hak Nabi selimut ni dia selimut pula. Jamin kata dia mata Nabi. Tetapi apabila sebut kata al-Islam, saya sudi, saya buat. Tak apa, jamin. Ummu Salamah, Abu Salamah, Ustaz Mufti Goyak Syari, keluarga becek anak dia. Tak apalah, anak dia mau ambil kita, dia mau ambil anak, tak apa, saya nak pergi, saya pergi.
Tok laki kena tinggal tok laki, tak apa saya kena pergi sudi tinggal sebab agama Islam. Ini pengajaran yang kita dapat daripada hijrah Nabi kita. Satu lagi yang kita dapat besar-besarnya yang mana Ustaz Ahmad Muhammad Amin Khoya yang koyak sananya katanya, iaitu tengok Nabi, aturan Nabi, wangkai Nabi semua dalam hijrah ni bukan pergi dengan jadai itu dah. Ada cara dia wangkai semua ni. Nabi tak ada tubik terus terang dengan rupa kapah dah. Ada teratur dia, nak tubik tak tubik terus pergi ke Madinah. Tubik dulu belakang dulu. Sehingga dia pun tak suka kata Nabi nak klik ke belakang. Tubik rumah ni, kalau kita hulu dulu. Madinah duduk dalam hilir, Nabi tubik ke hulu dulu. Jadi katanya, ada kan wafat. Masuk Mekah, masuk Madinah. Biasanya pakai masa 7 hari 10 hari, tetapi Nabi telajak sampai belah-belah hari. Jalan yang Nabi guna tak jalan, bukan jalan biasa. Orang bawa jalan Nabi, semua ni Nabi atur semua. Sebelum Nabi nak hijrah pergi ke Madinah, Nabi hantar para sahabat pergi dulu. Nak bayangkan Nabi wafat, dia adalah seorang yang akhir sekali nak hijrah. Sebab apa? Jikalau Nabi pergi dulu, orang yang duduk Mekah ni akan diseksa. Sebab Nabi tak ada ni, ketua tak ada, akan buat seksa berat di atas mereka. Tapi Nabi kata, saya ni akan jadi kumpulan hak akhir sekali yang Ustaz royak sana. Orang yang akhir sampai di Madinah untuk nak tengok pemimpin. Bukan kata dia dulu pada orang pada satu-satu hal. Bahkan satu hal ni dia ni kena terakhir pada orang. Nabi apabila dia bawa kumpulan, Nabi ni dia pergi depan, pelik mari belakang. Semua dia peksak semua ahli rakyat dia. Dia tak tinggal ahli rakyat dia. Bukan kata duduk dengan ahli maju, orang maju sekarang, duduk dengan orang maju. Orang yang susah ni dia tinggal tak. Pemimpin hak Nabi ajar dalam hijrah. Banyak pengajaran. Salah satu yang Ustaz sebut sana itu adalah setengah daripada pengajaran yang kita dapat daripada hijrah Nabi kita SAW. Maka pusingan yang kedua ini insya-Allah kita akan dengar. Sani hijrah, sejarah hijrah. Adapun pusingan yang kedua kita nak ambil apa kesanan baik daripada sejarah Nabi dalam hijrah Nabi kita SAW. Gapa dia kita boleh ambil guna dalam hidup kita ni. Gapa dia hak boleh kita buat kira dalam hidup kita ni. Yang mana insya-Allah kita akan kongsi dalam maudhu' dia katanya bagaimanakah hijrah berjaya membentuk masyarakat Islam yang bersatu dan kuat di Madinah. Yang mana Ustaz royak dah saat ni. Ustaz kata Madinah sampai ke maju, Umar buat surat mari sampai ke masa dapat menjadikan Madinah ni maju. Mari kita katanya bagaimana hijrah ni dia boleh membentukkan masyarakat sana daripada masyarakat Madinah ni. Orang yang ahli hijrah belaka, orang yang tak ada duit, orang yang susah, mari duduk Madinah ni dapat membesar, mengkemahkan agama Islam, mensatukan orang Madinah dengan orang Ansar dengan orang Muhajirin. Boleh membukakan negeri di Madinah ni lah. Kita mari tengok kesan baik daripada hijrah ni yang dapat mensatukan umat, mensatukan Islam dan juga menguatkan agama Islam. Maka saya dipersilakan kepada Ustaz Mufli kita supaya bagi maklumat pada sini. Fadhil. Alhamdulillah. Hijrah ini kita setiap tahun dengar pasti kena kesal panggil asal. Kesal ataupun benda yang kita kena dapat daripada hijrah, kena ada benda yang boleh nak membaikkan hidup kita ke arah yang paling ahsan ataupun lebih baik. Itu adalah tujuan yang Allah Ta'ala beri hidup kita di atas ke muka dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Nabi adanya at-takhtir. Seperti mana Ustaz Syahmi ayat tadi, tak ada katanya nak hijrah pergi mana-mana dengan tidak ada rancangan plan. Nah, cara nak hijrah ke situ ke sini, nak pergi dengan pia, cari pia untuk pimpin bawa jalan, semua itu Nabi adanya takhtir, adanya rancangan ataupun plan dianya yang telah buat. Sama kita.
Nah, sama juga ceritanya habis masa setahun masuk ke hijrah yang baru, kita kena muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab kira diri kita dulu sebelum daripada kita akan, semua kita ni akan dikena hisab pada hari kiamat nanti. Kalaulah orang yang bukan orang Islam hari ni, nah, dia ada keceknya masuk tahun baru dia lah, dalam tajuk ataupun muaduikan patanatun ing orang panggil. Nah, baru ni kepala awal-awal bulan apa dia 2026 tahun pi 2026 ada satu apa orang panggil, satu wairau, satu meme pokok sial, pokok negeri sial duk main lah katanya. Arai tidak paipa ni pi 2026 orang panggil. Gapo yang boleh pergi terus lagi nya kemajuan dalam bentuk nak membina syakhsiah peribadi dia ni, nak ujaya, nak hebat, nak tambah kau bijak tu mana-mana. Sama juga sebenarnya orang Islam ni kena lebih maju daripada orang yang bukan orang Islam. Jadi apabila kita masuk kepada hijrah baru, di antara benda yang boleh kena beri kesan kepada kita, kena berani ubah diri. Pengkati capien plan tu ing. Berubah dirinya demi ke arah paling baik. Kita cuba hisab dengan katanya kita tahun yang telah lepas ni, di segi hubungnya kita dengan Allah, ibadat kita dengan Allah, kita puas hati tara mana. Kita kira kita baik kita tahun ni biar dimulai. Quran terhadap hubungan kita dengan Quran, baca Quran banyak mana, sama ada tilawatan baca ataupun ngaji, tadarus ataupun tadabbur ataupun ambilnya yang Quran dipakai dalam hidup, banyak mana muhasabah neng pikiran mas tahun yang telah lepas tu kita puhati, kata puhati, dan juga apakah takhfihan kitanya yang kita nak baiki, nak ubahnya jadi lebih baik lagi daripada tahun yang telah lepas. Kerana kita jangan terlupa katanya Nabi SAW dan juga para sahabat dia duduk di Mekah ni 13 tahun dalam keadaan istid'af. Dikena tekan, kena apa dia, winya lemah. Mana kata nak tunjuk kehebatan Islam ni tak ada selalunya seperna molek di Mekah bagi. Nak tunjuk Islam ni tak boleh. Nak semaya di Kaabah tu Nabi sendiri, Abu Jahal pesel berapa kali, "Hai Muhammad, jangan ikut nampak mu semaya di Kaabah." Sampai kepada satu ketika Nabi duduk sujud tu, Abu Jahal royak kata lari dah tak dengar ni. Royak kepada puak-puak dia katanya, siapa katik yang nak ambil benda cemarnya dicuah di atas belakang Muhammad dalam keadaan Muhammad sedang duduk sujud kepada Tuhan dia. Dicuah. Nah, cuahnya benar-benar cemar, benar-benar busuk sampai kepada Nabi ni tak berani nak bangun daripada sujud. Fatimah, anak tina dia, mari nampaknya nyalu, mari keluar tubik benda cemar itu daripada pelakai puak dia nya, sehingga barulah Nabi akik kepala dia naik daripada sujud itu. Tunya istiqa'ah. Tak kiranya sahabat lain lagi, Bilal bin Abi Rabah kena heret dengan tali jerat, heret kita kepada pasir. Keluarga contoh di antara juga keluarga Yasir, anak dia nya Ammar, isteri dia nya Sumayyah sebagai syahidah, perempuan yang mati syahid yang pertamanya, orang pertama dalam sejarah Islam, Sumayyah isteri Yasir. Setelah mana dengar khabar katanya masuk Islam, tokai dia, tua dia lah, kerana mereka adalah hamba. Ikat kaki, ikatnya tangan, heret dia tengah pada pasir, paksa suruh keluar tu, tinggalnya agama Islam, tinggal agama Islam, agama Muhammad yang baru hari tu. Dan juga cari jalan habis dekat sayangnya Sumayyah ni sentiasa mulut duk ulat perkataan Allah Ahad, Ahad Tuhan satu, sayangnya Abu Jahal nampak nak marah, suruh orangnya ambil leming itu ditikar Sumayyah sehingga mati syahid akhir sekali. Tunya dalam keadaan istid'af. Khabbab tak bilangnya lagi, Khabbab dalam keadaan kena ta'zib, kena seksa, suruh tinggal agama Islam. Jangan lupa katanya Islam ataupun sahabat ada banyak juga bilangan mereka daripada kalangan hamba masuk Islam. Tuan tahu ni marah kan, Tuhan musyrikin Mekah.
Sehingga Nabi nampak katanya keluarga Yasir adik Nabi nampak apa yang mereka seksa terhadap keluarga Yasir. Nabi nampak. Tapi masa itunya istida'af, tak ada kekuasaan. Maini amna. Nabi 13 tahun tak ada kekuasaan ke apa. Sekadar mana Nabi boleh royak kepadanya keluarga Yasir, sabran alu Yasir, sabahi wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji terhadap keluarga kamu pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala cedera syurga dah kepada kamu. Khabbab mari mengadu kepada Nabi. Nabi tak nampak kami kena seksa. Mu ni Nabi, apa tak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tolong kami. Nabi ayat katanya, ingatlah orang masa dulu sebelum Nabi itu lebih berat daripada ni lagi. Siapa daripada kena ambil gaji, mari gaji pala. Belah tu baik jadinya dua bahagia, dua badan mati dalam keadaan dakatnya Islam. Dengan sebab itu hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, kembali kepada pribadi kita. Yang pertama sekali, orang yang patut kena dapat kesan daripada hijrah kita, pribadi al-fardul muslim. Yang keduanya yang kena naik tangga yang kedua, iaitu di peringkat keluarga. Kita nak tanam jiwa, nak tanam apa dia pengajaran kesan hijrah ini dalam peringkat keluarga mana-mana. Jangan lupa katanya banyak keluarga yang boleh jadi contoh kepada kita dalam peristiwaan hijrah ini. Ummu Salamah dan juga suami dia Abu Salamah hijrah cukup habis hijrah di Habasyah 2 kali. Dua-dua orang ni pergi belakang hijrah ke Habasyah. Hijrah nak pergi ke Madinah. Hijrah Habasyah ni Abu Salamah, Ummu Salamah hijrah ke Habasyah. Boleh anak namanya Salamah. Siapanya hari yang kena hijrah pergi kepada Madinah, sipai siap bekalan dia kenderaan nak hijrah pergi kepada Madinah. Tapi siapa masanya keluarga Ummu Salamah mari-hari anak tina kelik, tak sewigi sekali dengan Abu Salamah. Tak sewigi. Manakalanya keluarga Abu Salamah heratnya cucu dia lagi, kerana bima takut keluarga Ummu Salamah heret anak tina serta cucu heret lagi dua-dua. Ambil heret dulunya cucu pergi, akhir sekalinya cucu pergi kepada keluarga Abu Salamah. Ummu Salamah kena heret keliknya oleh keluarga dia. Tinggalnya Abu Salamah sore hijrah pergi kepada Madinah. Dalam keadaan Ummu Salamah ni kena pisah dengan suami dia di Madinah, anak dia duduk dengan keluarga Abu Salamah hampirnya setahun dalam keadaan tiak hati retina. Kita tahu belakang tiak nak hari siapa kepada air mata tak ada nak tiak. Siapa kepada orang nampak katanya tiak nak hari ni masuk mari mengadu kepada keluarga Ummu Salamah, duk pegang, duk kurungnya, duk ikat buat apa lagi, buat apa tak lepasnya Ummu Salamah pergi cari dia boleh duduk sekali dengan anak dia, suami dia. Hampirnya setahun barulah keluarga dia izin hijrah pergi kepada Madinah. Nak hijrah pergi kepada Madinah, siapa kepada keluarga Abu Salamah tahu katanya Ummu Salamah nak hijrah pergi cari suami dia, hatta kelik cucu anak dia. Sipai dua orang nak hijrah, seorang mak dengan anak dia nak hijrah, nak kenderaan daripada Mekah pergi kepada Madinah. Tak ada fikir katanya akib darah putih lah, janganlah boleh dah. Faham dah, janganlah. Nabi hati itu terikatnya lagi dengan Nabi dan juga Islam yang telah sapanya kepada Madinah Al-Munawwarah. Ini di antara peringkat contoh keluarga lah. Nah, yang sebagai tangga yang kedua, kita peribadi Muslim kena boleh kesan daripada hijrah. Yang keduanya, peringkat keluarga, kita nak tanya apa pengajaran sasar untuk nak angkat taraf apa dia keluarga kita jadi hebat ni. Balah mana seperti mana keluarga Ummu Salamah dan juga keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa katanya Abu Bakar ni hari Nabi hijrah, Abu Bakar duduk sekali dengan Nabi dari gua. Asma sebagai gelar dia Zatun Nitaqain, perempuan yang mempunyai dua helai kain untuk balut ataupun bukunya. Kain dua helai dia itu makanan, minuman, bekalan. Naik kabak tabukiknya tabuan untuk nak giwi bekalan itu kepada ayah dia dan juga Nabi. Orang tina sifat pengorbanan.
Abdullah anak lelaki anak yatim Abu Bakar sudi buat hijrahnya jadi naksu pergi kepada kedap tu tempat tu yang musyrikin duk bincang kecek gapo update berita ni tahu berita katanya demo ni nak tamlan Nabi bala mana waktu tu Abdullah naik bahawa pergi beritahu kepada Nabi dan juga Abu Bakar ayah dia beritahu tak takut mati ke takut mati tahu katanya antara tapi semua itu deminya mereka sebab cinta kepada Islam nak tanya perasaan ni bala mana perasaan anak cucu kita ni adanya peranan adanya benar yang dapat daripada hijrah ini mana-mana kita nak tanahnya di dalam peringkat keluarga kita. Kerana jangan lupa katanya setelah mana Nabi ni hijrah pergi kepada umat Islam hijrah pergi sampai kepada Madinah tukar keadaan istid'af lemah tak ada kekuasaan kena tekan di Mekah. Setelah mana sampainya di Madinah istikhlaf ada kuasa adanya amanah kekuasaan sehingganya akhir sekali Allah Ta'ala Tuhan yang kerana mana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adalah sebaik-baik umat Nabi bina umat Islam jadi contoh masa tunya di Madinah Al-Munawwarah. Dengan sebab itu kita ketahuilah katanya tangga puncak kita kalaulah kita nak kembali kepada khairul ummah semula ni tak boleh jadi kalaulah kita tak mulanya jangkah tangga yang pertama tangga yang kedua tangga yang ketiga tangga yang keempat ke arah menujunya kepada tangga yang akhir sekali iaitu kembalinya umat Islam kita menjadi khairul ummah semula. Dan juga bukannya peringkat keluarga saja, peringkat masyarakat pun tu imam kalau ada forum kena bolehnya hijrah ini wikesai kepada peringkat masyarakat. Masyarakat kena berubah, kena lebih baik daripada dulu. Kalaulah dengan hijrah habis modal obocok gatu gani habis banyak tapi tak ada tukar habis dulu. Pemuda pun kau masih ramanya lekat dadah. Pemuda kau masih ramanya duk zina, duk sekali lagi ya tetina. Maka itu menunjuk katanya kita tidak ada perubahan ataupun pengajaran gapo yang dapatnya daripada peristiwa hijrah di peringkat keluarga ataupun peringkat masyarakat. Patutnya kita kena bincang peringkat pribadi bala mana dapat kesan, keluarga bala mana dan juga masyarakat bala mana untuk menujunya kepada peringkat ummah Islam itu bala mana. Itulah sedikitnya saya daripada saya. Boleh kita akan dengar pula daripada dua orang ustaz kita. Jazakumullahu khairan jazak. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan di atas apa dia maklumat yang Ustaz boleh bagi saat ini, iaitu berkaitan dengan apa dia kesan yang baik yang dapat daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang boleh membesarkan, persatukan umat dan kuatkan umat di Madinatul Munawwarah, yang mana lebih kurang khulasah yang Ustaz Mukhliru yang saat ini katanya, iaitu pertama kali kita kena ada muhasabah diri kita apabila masuk ma'al hijrah mulai tahun baru ni. Kita muhasabah diri kita, hal lepas-lepas mari dah hal dulu hal kitanya berjaya tak berjaya, kita ni kira muhasabah. Apabila kita tahu dah muhasabah diri kita, kita tahu kata kita ni lemah ke berjaya dalam hidup kita nak menghadap pada tahun depan ni. Itu satu perkara. Yang keduanya iaitu kita kena ubah diri kita, yang mana Nabi ni hijrah ni iaitu kena berubah, yang mana dia katanya Nabi ni bukan lari, bukannya upayuk daripada Mekah, tetapi Nabi ni menuju kepada tempat satu nak berubah umat Nabi untuk nak mengangkatkan masyarakat dan umat Nabi ni lebih tinggi lagi. Duduk Mekah ni tak agak jantai, duduk balas ni nak akak masyarakat tak boleh naik, maka kena terpaksa kena pindah. Walaupun dia kena siasalah apa-apa perkara pun sikit banyak, itu biasa sudi untuk kita ni dapat nak boleh berjaya dalam hidup kita, iaitu kena berubah diri kita dengan Allah. Kita semaya balas mana diri kita dulu tahun lepas bulan Zulhijjah akhir pun baru ni, balas mana semaya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Muharram, bulan Safar lagi akan datang ni, balas mana kita dengan Allah. Kena berubah diri kita. Al-Quran, kita ni duduk boleh baca Al-Quran tak lagi,
kau duduk di qiraati, ataupun kita ni tak mula belajar Al-Quran lagi. Bulan Zulhijjah yang lepas kita tak pandai baca Al-Quran, maka kita niat berubah diri kita, katanya bulan Muharram. Habis bulan Muharram ni kita insya-Allah dapat baca Al-Quran Karim. Tahun lepas kita tak pernah menghafal surah dalam Al-Quran Karim. Tahun depan ni mula kita menghafal walaupun surah, walaupun satu ayat daripada Al-Quran Karim. Berubah diri kita dengan Allah, berubah diri kita dengan Al-Quran Karim, berubah diri kita daripada hidup biasa kepada hidup yang diredai oleh Allah SWT. Buat pada mana pun Allah SWT redha di atas perbuatan kita. Hidup kita pada tahun depan ni Allah SWT redha. Begitu juga yang terakhir yang Ustaz boleh duduk takkid sangat sana, iaitu kita kena buat waqf takhtif untuk pengorbanan kita ni di atas diri kita sendiri. Diri kita sendiri kena ada waqf juga dengan isteri kita, dengan anak kita. Anak muda masyarakat kuno sekarang ni, sebab apa dia? Sebab keluarga ni putus. Tidak ada kawan pen dalam kehidupan. Ada kawan pen yang ciwit dalam keluarga, kena ada kawan pen. Apabila putus kawan pen ni, kehidupan dia selerok. Setiap kerja apabila tidak ada kawan pen, dia selerok dalam hidupan. Dalam kerja dia selerok. Nak mula mana, nak duduk mana, jadi selerok habis. Walaupun dia jaya tak sempurna. Tak serupa dengan orang buat kerja dengan wang pen, jaya natijah dia tubik ni dia molek sempurna. Sebab tu kita kena ada masyarakat, kita kena ada wang pen. Tu email kena ada masyarakat dia, ada rakyat dia, anak rakyat dia. Tolong wang pen beri kepada anak rakyat. Orang kerja besar-besar semua ni kena ada letak wang pen dalam kehidupan dia ni, supaya dapat berjaya dalam kehidupan ni lebih sempurna dan lebih akatkan taraf masyarakat kita. Nabi duduk di Madinah dengan sahabat, buat wampan semua. Siapa hari pertama buat adik-adik kakak dulu. Mu'akhad sama dia anda kepada dia saudara. Orang yang tak pernah kenal, tak ada sakut dengan titih baris kepada dia, tetapi Nabi buat tanah dalam hati dia, dia kasih dulu. Biar dia seperti adik kakak, sehingga dapat membinakan masyarakat. Boleh jadi adik kakak atau kenal saat ini, boleh satu di atas agama Islam. Satu ketua iaitu Nabi, tak pecah belah dalam masyarakat. Ini adalah daripada kesimpulan daripada kita dengar pada Ustaz Mukhlid ni. Maka kita bagi kepada Ustaz Muhammad Amin Khoya kita ni tambah sikit sikit sebanyak daripada maklumat. Apakah apa dia pendapat apa dia ni benar yang kita dapat daripada hijrah Nabi dan ibrah yang kita dapat daripada peristiwa Nabi ni, sehingga Nabi boleh buat hijrah ni, orang boleh satu dan kuatnya agama Islam di Madinah. Bi Ustaz tambah sini sikit. Begitu juga lawi Ustaz ni sambung selalu maudhu' Ustaz kecil pada pusing yang kedua, iaitu apakah kesan terbesar peristiwa hijrah terhadap perkembangan Islam dan umat Islam. Kesan daripada hijrah ni boleh kembalinya agama Islam dan juga umat Islam. Maka itu tajuk yang Ustaz dia akan bagi dan juga kesimpulan daripada Ustaz Mukhlid. Falyatafaddal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak menjadi hijrah ni with kesan. Kesan macam mana? Jangan hanya dengan supaya bari ataupun supaya dengan satu filem roye. Gapo dia hijrah? Tengok daripada awal sampai ke akhir. Orang tanya, tengok lagi roye hijrah. Orang tengok dah. Ada gapo tu? Oh, banyak. Banyak gapo? Tak tahu. Saya ayat mudah-mudah. Hijrah yang berlaku di zaman Nabi bukan hanya di zaman Nabi. Walaupun ada Nabi royak, saya ingin sebut sebagai peringatan kepada kita. Nabi katanya, la hijrata ba'dal fath.
walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada dah hijrah yang wajib selepas daripada buka kota Mekah jadi negara Islam. Tak ada. Hijrah hak wajibnya di zaman Nabi. Hak ni ijmu' ittifaq ulama semua katanya masa tu siapa yang kuasa tak hijrah maka berdosa. Ni di segi hukum lah. Kecuali orang lemah, orang tak erak, tu tak ada arah. Tapi kita lepas pada Nabi SAW sudah pun bina Islam pada zaman itu sudah sempurna. Nabi royaknya sebagai peringatan kepada umat dia, katanya tak ada dah hijrah hak wajib dari Mekah ke Madinah. Ni cok-cong dah. Cok-cong katanya dari Mekah ke Madinah tak ada wajib dah. Sebab dua-dua tu jadi Islam dua dah. Nak pergi masa mana boleh. Tapi tak ada wajib hijrah. Tapi Nabi katanya walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang masih kekal lagi hukumnya wajib mengikut keadaan dan suasana, iaitunya jihad dan niat. Jihad, kalau kita tanya wajib tak jihad? Wajib dengan secara umum tu wajib. Tapi terperinci sesuatu rakyat. Bukan arti jihad ni nanti peres mata dah. Bukan. Jihad adanya jihadun nafs. Jihad dengan tubuh badan kita. Ada jihad harta benda. Ada jihad dengan kepandaian, kebolehan. Adanya jihad dengan tubuh badan, masa dan sebagainya. Banyak jihad. Ulama-ulama mari duk hurai perkataan jihad saja tu adanya pelik yoi. Banyak-banyak walaupun jihad yang orang ramai faham katanya berperang dengan orang kafir. Alhamdulillah. Allah ayat. Sesungguhnya saya terjemuhlah dah. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, orang yang berjihad di jalan Allah, balasan mereka adalah syurga. Alhamdulillah. Sehingga Allah Ta'ala tanya dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Lepas ada tu kawan, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Hei orang-orang beriman, munak dak aku nak tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azabnya pedih di akhirat. Tu hetok mula-mula sekali. Mu beriman kepada Allah dan Rasul dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan tubuh badan kamu. Klik semula dah. Klik kepada hijrah semula. Nabi royak dalam satu keratan hadis, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kalau ambil hadis penuh, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar iaitunya orang ramai selamat daripada tangan dia dan lidah dia. Maknanya kan, kita kalau dia kita nak tahu katanya kita ni orang Islam sungguh dak. Bukan ukur di semaya banyak, baca Quran banyak saja. Bukan ukur situ di amalan gotu gani gotu, bukan itu saja. Tapi kena ukur di adakah kita jadi orang Islam tapi orang lain selamat ke tak daripada tangan kita, mulut kita. Kalaulah kita maaf dah, masih lagi duduk mengupak, duk maki, duk laknat, duk kata kat orang.
Nabi sendiri ayat katanya kita belum jadi sempurna lagi Islam. Kalaulah tangan kita duk pergi buat perkara hak tak molek, maksiat, karuk dan duk jadi orang ni susah dengan sebab tangan kita. Belum Islam lagi kita. Ni Nabi kata al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lepas tu Nabi sebut lagi wal muhajir, orang yang hijrah sebenar-benarnya, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang hijrah pindah lari daripada benda ataupun perkara yang Allah Taala larang. Hak ni kita kena tanyalah dah. Kena tanya diri kita ni. Kita duk buat ke tak benda hak Tuhan larang? Kalaulah kita masih duk amal lagi dalam masyarakat kita lah ni, nak cok-cok orang tu orang ni tak boleh. Tapi dalam masyarakat kita duk ada lagi maksiat yang orang duk amal, duk buat perkara-perkara bid'ah, perkara-karuk. Orang duk amal seperti biasa. Ngajilah hijrah 10 kali pun. Kalau bahasa Melayu katanya tak pakai dawa. Mengaji juga, baca juga, royak juga. Ha hijrah, go tu, go ni, tapi amalan hak pasal karuk-karuk, hak dosa, orang masih lagi duk buat. Kadang-kadang diri kita sendiri pun kita duk buat juga. Benar-benar maksiat dan karuk. Kalau kecek bahasa kasar, tak ada kaedah mengaji. Tak ada kena dengar sejak ceramah-ceramah hijrah, tak ada kena mengaji. Duk sore Senin. Gitu. Sebab tu saya nak seru pada akhir, boleh jadi ada lagi masa sikit sebanyak dah. Belum sampai pukul 12. Ni ni pukul 11.40. Nak ayat katanya kita kena berubah. Kita kena berubah. Berubah ikut molek. Jangan berubah ikut tak molek. Lepas tu jangan undur. Ada satu kata-kata orang putih ni. Dia katanya orang Sia terjemuh. Dia katanya ผมเป็นคนเดินช้าแต่ผมไม่เคยถอยหลัง. Ingat dah? Memberi makna dan memberi arti. ผมเป็นคนเดินช้าแต่ผมไม่เคยถอยหลัง. Bahasa orang putih pula. Bila kita ngaji dalam buku untuk reti bahasa orang putih, dalam kaedah-kaedah dia tulis dalam tu, kita ngaji. Dia katanya the world is changing. Things never stay the same. Tak ada kena terjemuh dah, buat kita pandai bahasa orang putih belakang. The world is changing. Dunia ni selalunya berubah. The world is always changing. Dunia selalunya berubah. Dia katanya things never stay the same. Tiap-tiap perkara ataupun benda-benda dia tak duduk back to law. Dia akan berubah. Jadi kita pun mari duduk di dunia, berubah ataupun pindah daripada perut mak kita hak pasal duduk dalam purun tu, kecek mudah-mudah. Dalam perut mak kita tak khabar katanya kita duduk lagu mana. Tapi Allah Ta'ala wi kepada kita keluar daripada perut mak. Saya baca dalam buku-buku dia katakan, inilah satu hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, boleh celak tengok dunia yang luas. Maka jangan kita duduk dalam supaya dengan duduk dalam perut mak yang ada berhenti camkan. Tak boleh nak buat gapo, hanya kita musingnya. Gerak sikit-sikit. Lepas tu pas apa masa tu baik daripada perut mak. Maka duduk atas dunia ni lah medan untuk kita patana hidup. Kenapa patana hidup? Sana Ustaz Syahmi sebut, Ustaz Mukhlis sebut.
Maknanya kita kena beki, kena patena sokmo wi siapa ke matlamat tujuan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Cerak nak kalau kita tanya Tuhan, kecek lagu ni marah demo. Kerana orang boleh kecek dengan Tuhan. Saya buat misal saja. Kalaulah kita boleh kecek dengan Tuhan, boleh kecek dengan Nabi. Kita nak tanya Tuhan buat apa kita? Kalau Tuhan buat lembu, buat kubah, cerak nah. Sutai sekali ia akan jadi makan ni kepada manusia kan. Kubah, lembu duk makan upuk, makan ya besar, ya beranak ke, ya gapo. Akhir sekali kena sembelih. Daging dia akan menjadi makan ni kepada manusia. Tapi kalaulah kita tanya Tuhan buat apa kita? Ni saya fak kepada kita, tolong jawab. Saya tak siap jawab ni. Walaupun ada ayat Quran, illa liya'budun. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi lebih daripada soalan ni, kita tanya Tuhan buat apa kita? Soal lagi, saya nak akhiri. Tanya Nabi. Nabi duk harap gapo daripada umat Nabi. Kalaulah Nabi duk ada zaman lah ni, kita tanya Nabi nak tengok gapo umat Nabi. Kalau anak kita, saya misal, anak kita nak tengok anak kita berjaya kan. Tak ada orang pera anak, pera gitu. Nak duit pun duit. Nak ngaji tak saya ngaji kok meng. Tak ada orang pera anak lagi tu. Tak padu, tak reti, tak tengok, tak apa, tak ada. Semua orang pera anak buat kerja gotu ni ada tujuan, ada matlamat. Cuba kita tanya Nabi nak tengok gapo kata umat ni berubah kok tu. Cerak Nabi akan jawab. Tapi terhimpunnya di dalam ajaran Nabi royak. Bashir hadhil ummah bis-sana'i war-rif'ah. Nabi wis semangat. Nabi katanya beri berita gembiralah kepada umat ni. Nabi dia tak sewi orang kecek kok pasal doi, kok pasal muno tak erok. Tapi Nabi suruh kita kecek, suruh kita royak kok pasal maju. Bashir hadhil ummah. Beri berita gembiralah kepada umat ni, umat Islam. Bis-sana'i war-rif'ah, dengan kemuliaan dan ketinggian. Kita tahu katanya orang Islam kita lemah dah. Kalau nak banding dengan orang kafir di dunia lah ni lah, yang banding haime ha Islam, banding has jatuh ke kekuatan gotu goni duduk di tangan orang kafir zaman lah ni. Orang Islam kita pecah belah. Sungguh tak? Kita kena mengaku katanya orang Islam kita pecah belah. Negeri kita pun pecah belah. Radak dunia, arak sendiri tak boleh kita nak satu. Arak sendiri pecah belah. Tapi kita kena kuat, kena ada semangat. Hak ni saya dak nak ni. Jadilah kita bersemangat semua, jangan lemah kita. Supaya orang gocah atas stage. Walaupun kena bok. Ya semangat tu. Aci mati ya gocah. Tapi ya harap lagi, walaupun dia tak elok kena tibuk dak. Boleh jadi dia halau nombok seputum pau. Pai orang hak gagah sat ni ubah perak. Kamakan bila 10. Saya tanya benar siapa tu? Orang hak kena dak kau benar orang hak bila dia gocah tak orang tu jatuh tidur. Siapa benar? Orang hak gocah sampai ke gu tidur tu kamakan bila 10 tak bangun. Allah selalu dah. Ni kita pun harap mudah-mudahan insya-Allah
Islam kita akan bangun dan umat Islam kita akan bangun. Saya wis semangat kepada kita semua ni. Masa habis dah. Lepas tu untuk menjadi adanya kita berkongsi dalam forum kita. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik atas umur yang Ustaz bagi saling. Maka dengan masa yang tak banyak lagi, kita bagi setiap ahli forum pada hari ini 5 minit untuk buat ringkasan pada hari ini. Setiap ahli forum kita akan bagi 5 minit lah supaya beri ringkasan. Paling cepat. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan saya sedikit nak akhir pada hari ini, apabila kita dengar peristiwa hijrah, kita terlalu ingat kepada sahabat Nabi lah, iaitu Muhajirin khususnya dan juga Ansar, orang Madinah yang cedek bila-bilanya mereka nak sambutnya saudara dia daripada Mekah, dalam keadaan tak ada katanya benci, bosan, mari hijrah, mari duduk ke rumah dia, tak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sehingga akhir sekalinya bagi pulaknya harta setengah, isteri 2 orang, baginya seorang kepada saudara dia daripada Muhajirin. Ini contoh yang kita dapat daripada golongan yang tak ada. Orang mana yang kita nak ambil buat jadi contoh dalam hidup kita, contoh orang yang sangat cinta sayangnya kepada Nabi lebih daripada golongan sahabat Nabi SAW. Akhirnya saya nak sebut perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Abdullah bin Mas'ud yang katanya, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilma wa aqallaha takallufa wa aqwamaha hadya wa ahsanaha akhlaqa. Ikhtarahum Allah لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم." Perkataan yang comel, saya nak suruh sininya di antara benda yang kata kalaulah kita boleh ubah pada tahun ini, sama ada peringkat peribadi kita, keluarga, masyarakat, mulai daripada masjid contohnya, boleh tak kita tambahnya, kita taknya salah satu terciwat tahun ni kita nak kenal tambahnya akan sahabat Nabi. Paling kurangnya 10 orang tu hari ni kita kena banyak mana sahabat 10 orang yang Nabi jamin mereka boleh menjadi ahli syurga. Kena banyak mana peringkat keluarga kita peribadi, kena mana lagi 10 orang tu. Kalau kena dah nak buat pada mana keluarga kita kena molek pulaknya 10 orang. Anak cucu kita kena ada buat mana ni. Kerana belum mati tu Nabi jamin masuk syurga dah. Belum mati tu Nabi jamin mereka 10 orang ni masuk syurga, jadi ahli syurga dah. Contohlah. Dan juga adalah golongan mereka yang Allah Ta'ala redha hidup mereka. Pergi kepada peringkat masyarakat pula boleh tidak tahun ni masjid mana, abata mana, bolehnya sikit kahai-kahainya modalnya buat forum ataupun buat ceramah ataupun buat siri kenanya sahabat 10 orang ni kepada masyarakat muslimin dan juga muslimat. Mari dengar bersama. Kenapa? Kerana Abdullah bin Mas'ud yang katanya siapa yang dia nak tengok, nak ambil mereka buat jadi tauladan, orang panggil contoh hidup, maka ambillah contoh daripada mereka yang jadi sahabat kepada Nabi SAW. Kerana sahabat ini adalah mereka umat yang paling baik hati sekali. Hati baik sekali. Abarra hadhil ummati quluba. Nak banding hati umat Islam, tak ada umat Islam mana yang hati paling baik daripada sahabat, tak ada.
So carilah dalam masa sekarang ni tak ada boleh lawan. Siapa kepadanya Nabi SAW katanya, kalaulah seorang mana dia infak harta dia sebanyaknya bukit Uhud, ma balagha mudda ahadin wala nasifa, tak boleh lawan lagi. Banyak bukit Uhud, infak, derma, waktu harta dia sama dengan sebanyak sama dengan bukit Uhud, tak boleh lawan sikit abuk dengan sahabat Nabi SAW. Iman tak sama dah. Abarra hadhihi ummati quluba, tak ada orang mana manusia yang hati paling baik lebih daripada sahabat. Wa maqaha ilmu paling dalam sekali sahabat. Ngajinya dengan Nabi SAW. Ngaji apa? Ngaji wahyu. Hati nak cuci kena ngaji wahyu, ngaji Quran, dan juga ngaji sunnah, dan juga wa ahsanaha akhlaqahu. Kesimpulanlah, akhlak paling baik sekali tak ada nak banding dengan akhlak Nabi. Ikhtarahumullah, Allah Ta'ala pilih fisik sahabat. Dia yang pilihnya sahabat sama ada muhajirin ansar mari duduk sekali dengan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Ikhtarahumullah, Allah Ta'ala lihat li suhbati nabiyhi, untuk mari duduk saing dengan Nabi. Satu, wa iqamati dini, untuk mari tolong khija agama Allah ni, tolong khija Nabi ini, iaitu hartanya sahabat. Fa'rifu lahum fadluhum. Abdullah bin Mas'ud kata, kenalah kita, ngajilah we kenal fak-fak dia, kelebihan fak-fak dia, ngaji. We kenal fak dia. Kalau lah orang perempuan boleh kenal kita ngaji, kenalnya ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi boleh kenal. Wattaba'uhum fi atharihim fa innahum. Dan juga tu langkah jangkah mereka, cara hidup mereka, kerana tak ada orang mana yang adanya di atas huda, pertunjukan yang mustaqim, nak bandingnya dengan sahabat Nabi SAW. Dengan sebab itu kena ngaji kenal, selepas ngaji we cinta molek, dan juga we tiru hidup mereka. Bila mana buat dia ikut Nabi, ikut buat dia. Jangan kita dakwa katanya kita lah hari ni yang paling cinta kepada Nabi, tak ada paling lawan dengan sahabat-sahabat mereka cintanya kepada Nabi SAW. Itulah kita pada hari ini. Saya nak salam maaf daripada saya, apa yang manfaat. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dan juga beri tambah hidayah kepada kita, insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan di atas kesimpulan Ustaz. Kita bagi kepada Ustaz Amin pula 5 minit, insya-Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian. Kita semua ni, saya anggap katanya orang yang selalu ngaji, ilmu banyak dah kita. Orang yang mari duk buka ilmu kepada kita ni, orang radak-radak ngaji tinggi belakang. Nah, geda-geda, kecek mudah-mudah. Orang hebat-hebat belakang mari duduk beri ilmu kepada kita, mari peroh, mari cuah ilmu. Semua tiap-tiap orang kena pakat guna, kena pakat amal, kena pakat takut kepada Allah. We berakhlak mulia, bersopan santun, hidup dalam masyarakat, hidup yang harmoni, baik. Patut akhir sekali saya nak pesannya, kita kena jadi wati. Itu bahasa Sia tu, wati. Wati ni dalam bahasa Melayu dia panggil bakal. Kita kena jadi wati chao sawan, bakal ahli syurga. Jadi kita cut mai pelai tang kita, akhir sekali dalam hidup kita ni nak pergi ke syurga. Maka kita kena latih diri kita bela-bela. Semasa di dunia ni kita kena jadi wati chao sawan. Tong mi kun laksanaอะไรบ้าง Kena ada sifat gapo retik. Kita nak pergi ke syurga. Sebab tu saya katanya, ngaji ni ngaji belaka dah.
Orang hak tiktam ngaji dalam Facebook, dalam YouTube, dalam ceramah-ceramah, forum, di masjid, di pondok, di sekolah, di mahawitialai, di mana saja. Semua tu berilmu belaka. Marilah kita ambil ilmu tu, kita jadi plan, jadi pak patibat. Jadi amal dan tatbik. Lepas tu kita sendiri bentuklah. Jadi kita ni insya-Allah boleh pergi ke syurga Allah. Jadilah bakal ahli syurga insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan kepada ahli panel pada hari ini dan juga hadirin dan hadirat semua yang mengikut dengan kepada dia forum kita pada hari ini. Maka alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir ni saya sikit nak minta daripada kita ni, iaitu apabila kita dengar ma'al hijrah dah ni, kita letaklah niat kita sekurang-kurang ni kita boleh hijrah satu perkara dalam hidup kita pada tahun. Letak dalam hati kita. Hijrah, jikalau kita jadi ayah, kita nak hijrah keluarga kita belah mana pada tahun ini. Kita sebagai ibu, apakah kita nak hijrah anak di bawah tarbiyah kita? Kita sebagai guru, bagaimana kita nak hijrahkan ahli orang yang duduk bawah kita? Kita sebagai tok imam, apakah kita nak hijrahkan ahli kampung kita supaya jadi ahli kampung yang diredai oleh Allah Subhanahu taala? Letak tak usah banyak, satu perkara saja. Buat di atas benda hak Allah Subhanahu taala tak marah, yang mana ustaz royak saat ni. Hijrah hak Allah Subhanahu taala tinggal kepada kita lagi ni, iaitu tinggal benda hak Allah Subhanahu taala marah, hak Allah Subhanahu taala tak kena. Yang seterusnya cerita semua hak kita dengar kisah-kisah Nabi ni, boleh kita ni tolong baca kepada anak-anak kita, kepada ahli-ahli kita. Lebih-lebih Nabi kita baca sejarah dia ni. Sebelum nak tidur ke, kita puas-puaskan cerita sikit banyak hak sakut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhirnya iaitu semua kisah Nabi. Bukan hanya Nabi kita je. Sejarah Nabi mana-mana pun Allah Subhanahu wa taala, kita kata belah mana? Allah Subhanahu wa taala katanya laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Semua cerita kisah nabi-nabi, nabi kita, nabi lain ni, ibratul li ulil albab, adalah ibrah bagi orang yang ada fikiran. Begitu juga Allah Taala sambung lagi ayat katanya, maka haditsan yuftara. Bukannya kisah hal duduk royak cerita bari itu dah. Walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi. Tetapi dia ni buat cerita ni untuk bagi kita ni kemas. Yakin di atas percaya kita ni. Dan dalam kisah-kisah ni, wa tafsila kulli syai, dan goyak semua panah ada dalam masyarakat. Cara kita nak didik, cara kita nak keluar, Allah goyak siap dah. Wa tafsila kulli syai, goyak jalan semuanya. Wa hudan wa rahmatan, dan juga menjadi hidayah dan rahmat bagi siapa? Li qaumi yu'minun, bagi orang yang beriman dengan ayat Allah SWT. Percaya di atas dengar kisah ni, tengok Al-Quran Karim, Allah SWT buat cucuk dia belah mana. Supaya ustaz ayat saat ni cerita-cerita dulu ya, cuma tukar praik naik orang jahat, orang hak pelakon dia saja. Maka ini adalah apa dia kita dapat manfaat daripada ma'al hijrah pada hari ini. Maka mintalah daripada Allah Subhanahu taala supaya dapat berkat di atas ilmu yang kita dapat pada hari ini, dan juga wa nas'alullah Subhanahu wa taala bi'izzatihi wa jalalihi wa bi'azamatihi wa bi jalalihi wa bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula ay yulhimana ath-thawaba war-rashad wa an yahdiyana lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'idhnihi fa innahu yahdi man yasha' ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la mimman istama'a ilayna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.